Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Izlan dalam Agenda Wani, dan pada hari ini kita bincang sikit satu topik yang dekat dengan hati ramai orang, terutamanya mereka yang berjiwa muda ataupun mereka yang masih lagi muda. Kerana pada hari ini seperti yang kita tahu, kos sara hidup semakin meningkat, dan dengan nak keep up dengan kos sara hidup yang semakin meningkat ini, kita terpaksa buat beberapa kerja dalam sehari ataupun banyak kerja untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi untuk menampung kos sara hidup pada hari ini. Dan untuk membincangkan perkara ini, saya ada bersama dengan 3 orang tetamu pada hari ini. Saya tidak kesorangan. Pertama sekali saya bersama dengan Muhammad Firdaus Izam Mazlan, iaitu penganjur KL Street Fest, sebuah bazar, dan juga Shazrina Sharif, iaitu pemilik Love Tulip Collections, dan juga Amir Arif Maulud, iaitu Concerto Store Enterprise. Okey. Baiklah, saya dengan 3 orang muda ini, dan mereka akan terlibat dengan satu bazar, iaitu KL Street Fest, yang dianjurkan oleh Muhammad Firdaus dan juga rakan-rakannya. Dan mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan status quo pada ketika ini. Keadaan pada sekarang, waktu sekarang ini, di mana orang muda ramai yang suka spend. Mereka suka spend, jadi mereka perlukan banyak duit untuk spend as they like. Okey, mungkin boleh mulakan dengan Firdaus dulu. Mungkin Firdaus boleh ceritakan bagaimana trend orang muda ini suka spend on baju, on phones, on gadgets, on accessories dan sebagainya. Bagaimana ini boleh mungkin menyebabkan ataupun inspirasi pada anda untuk membuatkan sesuatu seperti KL Street Fest ini? Okey, actually kita pun tahu sekarang ni orang kata harga barang semua dah naik. Mungkin taraf hidup pun dah naik. Dengan kata kita punya teknologi yang tinggi, gadget, you kena bayar bil, telefon, all the thing, you nak shopping. Macam perempuan everyday mesti nak kena tukar baju, tak boleh pakai yang sama, betul kan? Tak payah Syazrina. Okey, jadi apa yang kebanyakannya yang kita sarankan dalam KL Street Fest ni, di mana kebanyakan daripada majoriti lah 80% daripada peniaga ataupun peserta yang masuk event KL Street Fest adalah golongan-golongan belia muda. Okay, di mana mereka dah satu langkah ke hadapan, di mana belia sekarang ni dah menceburi bidang perniagaan. Itu yang membuatkan kami berasa macam teruja untuk mengadakan event-event seperti ini, sebab kita nak menggalakkan golongan-golongan muda, especially bumi putra, memulakan perniagaan dan mendapatkan menjana pendapatan. Dalam masa yang sama boleh menjana ekonomi negara. Jadi bukan saja spend tetapi menjual. Ya, betul. Okey, mungkin Shazrina boleh ceritakan pengalaman Shazrina sendiri sebagai seorang muda yang menerjui Love Tulip Collections ini. Okey, basically saya ni seorang student. I do it for part time. And how I manage it, basically I pergi UIA lah. I go for UIA, lepas tu balik layan WhatsApp. Mostly I operate online. So untuk nak keluarkan daripada online business kan banyak kan. So competition dia agak tinggi. So kita orang try masuk bazar, keluar kan, nak promote our staff semua kan, macam tu lah. Okey, so macam mana Shazrina mula-mula menceburkan diri dan nak buka Love Tulip Collections ni? Okay, dia started off 2 orang je, me and my sister-in-law, Siti Hasniza, and we just macam jual tudung-tudung online. And then my mum berhenti kerja, just macam dia penat, and then she want to do something. Lepas tu dia kata macam you have a platform, so dia nak try masuk what yang dia suka pakai. So we said okay, never mind, boleh masuk sekali, try. Itulah start jual barang, tie-dye, buat combo skirts and so on. Okey, bagaimana pula dengan Amir sendiri? Okey, kalau macam saya start dengan online juga, dengan founder 2 orang, saya dengan abang saya, Aisyah Maulud. So macam kita orang start dengan jual phone casing yang dah memang sedia ada. So bila kita start jual macam tu, kita fikir macam golongan yang lain ramai yang jual benda-benda yang sama. So kita macam sekarang kita jual phone case yang custom. So setiap kita punya phone case tu memang kedai-kedai lain memang tak ada. So kalau nak dapatkan mana daripada kita orang. So lepas tu kita start dengan baju. So sekarang kita main local brand dengan phone case. So itu kita punya 2 major thing sekarang. Macam mana you boleh start business ni? Okay, actually what is the turning point at that time? Turning point. Actually saya dengan abang. Dua-dua dah habis diploma lepas saya UiTM.
And then kita macam mula just hobi dia, just saja nak buka online. So and then tak sangka dia naik macam mendadak. Dia macam, so kita antara yang terawal lah buat online ni. So macam sekarang boleh kata macam cendawan tumbuh lah. Dah tanpa banyak. Macam Syazrina sendiri macam mana? Tentunya ramai yang jual tudung, jual baju dan sebagainya, nak perempuan kan. Jadi macam mana you cope dengan cabaran-cabaran sebegini dan competition? Okey, kalau macam tu, basically selalunya kita orang akan cari more niche area. Macam, macam puak kumbu skirt, benda yang macam not that much in the market lah. Tak ramai sangat. Kita orang fokus on the tie-dyes. Macam tudung, it's very common. We tried, but it's not that. Itulah. So, kita try masuk whichever yang ada, tempat-tempat yang belum dikembangkan sangat lagi. So, we want to share with others lah. Macam tu. Apa antara produk-produk yang akan dijual di KL Street Fest sendiri? Secara amnya. Basically untuk KL Street Fest, kita ada 100 booth untuk fashion, 20 booth untuk local brand, maknanya local branding sendiri. Kemudian kita ada 10 selebriti. And mostly macam dekat KL Street Fest ni, dia untuk semua golongan umur. Whereby kita ada barang baby, tudung, scarf, all the thing, macam baju local brand printed punya. And then ada jual phone accessories, macam-macam lah. Mana yang tak ada kat kedai, mungkin ada kat KL Street Fest. Okey, menarik. Dan lepas ni kita nak tanya 3 panel kita pada hari ini lagi tentang bagaimana anda di luar sana boleh mungkin memulakan perniagaan sendiri juga, tapi kita berhenti berehat seketika dahulu. Okey, bertemu kembali. Kita masih lagi dengan Firdaus, Syazrina dan juga Amir membincangkan bagaimana kita boleh menjana lebih pendapatan terutamanya kepada mereka yang masih lagi muda di luar sana, dan antara alternatifnya adalah membuka bazar ataupun membuat perniagaan sama ada online ataupun secara fizikal. Dan kita nak fokus kepada penggunaan social media dalam berniaga. Okay? Dan saya pasti ramai di antara anda bermula dari platform online. Mungkin kita boleh mulakan dengan Amir dahulu. So you start jual macam mana? Melalui Instagram ke? Website ke? Kita ada 3 social network. Contohnya Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tapi yang paling aktif di Instagram. Sebab Instagram sekarang ni memang boleh dikatakan trending. So kita nak menjual barang tu pun senang sebab Instagram dia terus orang buka tu nampak gambar. So followers pun kita tengah target followers yang lagi ramai untuk Instagram untuk memudahkan jualan. Okey, bagaimana dengan Syazrina pula? Sama juga, but I just use for 2 platforms, Facebook and Instagram juga. Sebab itulah macam dia cakap, Instagram senang nampak gambar, and any notification you can just trace off kan. Macam itulah. Mungkin apakah cabaran-cabaran yang anda lalui untuk menggunakan social media ni? Sebab kadang-kadang kalau ramai sangat followers, banyak sangat komen, kita terlepas, betul tak? Yeah, betul. So macam mana you make sure that semua customer tu dilayan ataupun diberikan perhatian yang sama? Basically macam mana nak cakap, kita orang akan selalu check because kita, macam saya ada macam another cousin akan in charge of the WhatsApp and bazaar, so dia akan handle bahagian tu lah, so dia akan selalu check lah. Macam KL Street Fest sendiri, adakah you menggunakan platform social media untuk mempromosikan you punya event ni? Selalunya macam mana? Salah satu daripada kita punya marketing lah untuk pengunjung datang ke tempat kita adalah daripada Instagram. Kita juga ada masuk dalam radio dan juga ada masuk dalam paper juga. Bagaimana you rasa macam penetrasi menggunakan social media ini untuk mendapatkan perhatian? Sebab kita tahu ramai orang muda ni berada di social media selalunya 24 jam kan dekat social media. So macam mana you gunakan ni for your own advantage untuk promosi punya event? Actually sebab benda ni simple, bila kita menggunakan social media, kita connect each other. Maknanya kita berinteraksi antara sama lain dalam social media. So apa-apa yang kita update, orang akan tahu. Tak perlu nak masuk paper, orang tak perlu baca paper, kemudian tak perlu tengok TV. Sebab biasa budak muda tunggu tengah lepak pun kadang sekarang semua main handphone je kan. Kadang orang check, so orang tahu, oh okey, next week ada KL Street Fest apa semua. So lepas itu kita boleh
tarik pengunjung. So selalu you suruh tak orang-orang pemilik bazar atau pemilik booth dan sebagainya untuk promosi you punya ni dekat dia orang punya Instagram ataupun Twitter? Ya, selalu. Diorang akan promosikan sebab actually untuk pemilik-pemilik booth, peserta-peserta yang masuk KL Street Fest ni, salah satu sebab bila diorang join, bila contoh katalah kita berniaga online kan, mungkin customer tak nampak material barang macam mana. Betul. Tak tahu apa different antara skirt ni dengan skirt, tak tahu apa different. So diorang boleh datang jumpa sendiri pemilik online shop tu, diorang boleh berinteraksi, boleh beramah mesra dengan pelanggan sekali. So that's the point, bila diorang promosikan juga kita punya KL Street Fest, at the same time pengunjung boleh datang, boleh tengok barang depan-depan. Sebab dulu ada banyak berlaku kes lah, kata order lain sampai lain apa semua kan. Bukan dulu, sekarang pun ada. Untuk benda tu boleh mengelakkan jugalah di mana kita boleh beramah mesra dengan owner. So timbul satu rasa kepercayaan dekat owner pada online shop tu. So dia akan rasa lebih selesa lepas nak order online pun lebih selesa sebab dia dah jumpa daripada depan. Dia trust lah Yes, nak dengan produk dan kualiti dan sebagainya. Okey, macam Amir, okey, so mula-mula you tak sangka akan dapat banyak perhatian kan, banyak followers dan sebagainya. So macam mana you nak atasi ataupun you nak lalui cabaran macam tiba-tiba boom, ramai followers, and then nak follow up dengan demand apa semua yang mungkin selalunya 5 orang je nak dalam sebulan. Sekarang 500 orang nak. So macam mana, and you dengan your brother je. Jadi macam mana you nak cope up? Okey, kalau macam sekarang ni, kita untuk online, kita stop sekejap. Sebab kita more fokus dekat kedai. Sebab kita dah buka kedai dekat Kelana Jaya. So, kalau siapa-siapa yang nak produk, kita orang boleh dapatkan di kedai. Maknanya sebab kalau online sekarang ni, sebab saya dengan abang saya memang tak dapat nak menampung order online tu. So kita terpaksa buat kedai dulu. Siapa nak datang daripada jauh pun ada datang. So stok di kedai tu didapati di mana? Stok untuk di kedai. Stok di kedai. Stok maknanya stok pun kita kena tambah lah. Kalau setiap kali order tu kena tambah order sebab mostly orang yang datang tu memang alhamdulillah tak putus. Dibantu pula dengan kita join event macam setiap hujung minggu kita ada join event. So sebab event ni memang kira walaupun ada kedai tapi kita memerlukan juga event untuk lebih kenal daripada luar, and then follow up dia boleh datang kedai. Jadi daripada sebuah kedai online dah jadi kedai betul, kedai fizikal. Okey, adakah Syazrina bersetuju dengan Amir tadi? Ya, betul lah apa dia cakap. Tapi macam in my case, I tak ada kedai lagi. Just operate online. So macam tu je lah dia punya kalau kata nak nak order semua kan through WhatsApp, tak ada macam kedai lah. Tapi bazar ni memang banyak membantu lah. Macam Syazrina is slightly different case sebab Syazrina part time kan, bukan full time. Jadi mungkin bila Syazrina dah grad ataupun dah lebih free, adakah Syazrina ingin membuka sebuah kedai ataupun nak maintain dia sebagai satu kedai online atau bagaimana? Apa strategi Syazrina? InsyaAllah, if we had the money semua, insyaAllah akan buka kedai lah. Tapi as for the time being, untuk sekarang sebab tengah busy kan, nak belajar lagi, nak tu lagi. So macam we keep it online dululah. Lepas tu kita go for bazaars untuk nak kenal dengan pelanggan, untuk nak bagi tengok barang-barang kita. So that pelanggan pun tahu kan our name and our products. Okey, lepas ni kita nak bersama dengan Firdaus. Kita nak tahu sebab dengar kata ada persembahan di KL Street Fest nanti. Okey, kita akan cerita selepas ini. Kita akan berhenti berehat seketika dahulu. Baiklah, kita bersama dengan Amir, Firdaus dan juga Syazrina masih lagi bercakap mengenai bazar dan bagaimana ia memberikan sebuah satu orang kata mata pencarian yang baru dan alternatif terutama kepada mereka golongan muda di luar sana yang suka spend. Okey, kita nak bercakap dengan Firdaus dulu tentang KL Street Fest ini sebab dengar katanya Firdaus cakap tadi ada persembahannya tak, bukannya bazar sahaja. Mungkin boleh cerita sikit tentang KL Street Fest ni. Okey, apa kelainan kat sini yang kita cuba buat, pihak pengunjung datang bukan setakat shopping saja.
diorang boleh berhibur sebab kita ada lebih daripada 10 local buskers, iaitu anak tempatan yang akan buat kata busking dekat kita punya event lah. So at the same time itu platform untuk diorang mungkin untuk maju ke hadapan di mana diorang boleh tunjukkan bakat diorang kepada masyarakat. So kita ada 10 local buskers yang akan perform untuk kita punya event dalam masa 2 hari nantilah. Ada juga beberapa aktiviti yang akan kita buat selepas tu. Kemudian kita ada juga 10 selebriti yang akan berniaga di situ. Di mana antaranya adalah Ira Shazira, Putri Balkis, Nazim Osman. So pada siapa-siapa yang nak beramal mesra dengan artis boleh datang juga, jumpa dengan korang punya idola. Okey, saya tanya soalan kritikal sikit. Okey, I rasa setiap minggu ada bazar ataupun orang kata festival macam sebagainya. Apakah keunikan KL Street Fest ni kalau nak bandingkan dengan bazar-bazar yang lain? Okey, apa beza kat sini kita adalah mementingkan satu kualiti di mana kita memberikan pengunjung daripada semua lapisan umur. Baik yang dah kahwin, student ataupun yang berumur 30-an, 40-an sebab boleh dikatakan semua ada kat sana. Ada kat KL Street Fest. So you nak cari apa semua ada kat sana. Mungkin apa yang tak ada dan apa yang baru kat sini kita ada juga masukkan street food. Ada 10 booth untuk street food di mana makanan-makanan street yang tak dijual di restoran. So kita ada masukkan sekali street food, kemudian ada local buskers. Kelainan kat sini ialah kita membawa masuk satu fenomena di mana satu benchmark untuk bazar-bazar di mana bukan setakat shopping saja, you boleh berhibur, you boleh makan sekali. Okey, wow, menarik. Dan adakah pihak penganjur sendiri, you daripada wakil daripada pihak penganjur, memilih contohnya Love to Live Concerto dan bazar-bazar lain untuk menghiasi KL Street Fest ini ataupun siapa-siapa yang nak pun boleh? Itu buka kepada semua. Terbuka kepada semualah. Yeah. So, you tak ada tapis produk apa ke atau tengok bad record ke, tak ada? Dia macam ni. Kalau contoh kata, siapa-siapa yang nak join kita punya bazar, you guys boleh follow kita orang dekat Instagram @Damansara Street Fest. Di mana kita akan buka kat situ untuk apa-apa event, upcoming event. So, korang just email saja kat kita. Kita akan email. Kalau ada invitation, kita akan email terus. Okay. So, dia tak ada memilih you banyak followers ke, you kurang followers ke, tak ada. Sebab kita kita nak kalau boleh, kita nak buka satu platform untuk usahawan-usahawan muda yang punya putra kan, yang mana baru nak mencuburi bidang perniagaan, kita bantu dia sekali. Okey. Macam Syazrina sendiri, bagaimana you tengok bazar-bazar sebegini sebagai memberi satu sokongan kepada perniagaan you? Love to Live ni contohnya. Bazar-bazar, okey. Kalau kata macam bazar ni, dia itulah I cakap, dia you can meet people outside of the meaning offline, bagi orang tengok the real thing, and you know people will tengok you apa nama you punya brand and all, you can expand on that part lah. Macam Amir? Kalau macam saya, kalau bazar saya tengok organizer juga. Organize. So kalau macam kat Street Fest memang saya join dari awal lagi sebab saya percaya dengan dia punya crowd yang datang memang amat memuaskan. So jadi ada different bazar, different crowd lah. Yes. Okay. So kalau tengok certain organizer yang kalau macam kat Street Fest memang memuaskan. So macam Corsetto pun dah tak buat online, stop sekejap. So kita akan turun ke bazar untuk siapa yang daripada KL, daripada Lembah Kelang untuk datang turun di KL Street Fest pada 7 dan 8 Jun nanti. Okey, menarik tadi you kata. Jadi macam produk yang anda jual, ketengahkan contohnya, ada yang sesuai dengan satu crowd dan ada yang tak sesuai dengan satu crowd. Jadi actually anda memilih bazar yang mana yang sesuai dengan produk atau tengok yang mana ramai orang pergi atau macam mana? Okay, for me kalau macam Damansara pun memang since the first one memang kita orang join lah. This is the fourth time dah. Kita orang basically tengok organizer juga, tengok the crowd that they bawa lah. Basically that lah, sebab Live to Live more to women's apparels. So basically memang banyak perempuan yang akan datang bazar kan. So that's our target lah. Okay, nak tanya Firdaus pula, macam nak buat bazar seperti KL Street Fest ni, sememangnya bukan mudah, saya pasti. Banyak cabaran dan sebagainya. So, apakah bentuk-bentuk sokongan yang you dapat untuk merealisasikan KL Street Fest 2014 ni? Okay, sebenarnya at first, masa mula kita nak buat bazar ni memang banyak orang kata cabaran lah. Sebab first time nak buat
event bazar, orang pun tak tahu kita ni siapa, betul tak? Tapi saya nak berterima kasih actually sokongan daripada kita punya vendor-vendor juga, kerana ada orang juga yang support kita punya event. They all bring dia punya crowd sendiri, dia orang yang bawa customer datang jumpa dia orang juga. So itu semangat kepada kami untuk go for the further event, buat next event lah. So actually sokongan kuat daripada vendor-vendor tu sendiri. Kemudian orang punya feedback pun bagus, alhamdulillah kan. So kita teruskan dengan bazar. So you tak ada minta sokongan luar, contoh kerajaan ataupun mana-mana badan kewangan? Setakat ni belum lagi, tapi insyaAllah masih sendiri, bergerak sendiri dan juga bantuan daripada vendor-vendor. Yes. Okey, kalau nak dapatkan lebih maklumat tentang KL Street Fest ni, kat mana penonton boleh pergi? Okey, untuk penonton semua kalau nak datang KL Street Fest boleh layari Instagram Damansara Street Fest ataupun KL Street Fest, di mana event ini akan dijalankan di Dataran Underground, Dataran Merdeka pada 7 dan 8 hari bulan Jun. Maknanya lagi 2 minggu. Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kita daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sampai malam jadi boleh shopping lah. Okey, jadi di sini kita dah dapat kongsi bahawa sebagai seorang muda tak ada halangan yang cukup besar untuk kita terus maju ke hadapan dan terus menjana pendapatan, betul tak? Walaupun you face cabaran untuk buka ke KL Street Fest ni, tapi dengan sokongan rakan-rakan sebaya dan vendor-vendor ni dapat merealisasikan KL Street Fest, betul? Okey, terima kasih kerana berada di studio Agenda Awani bersama dengan saya. Ini tadi Muhammad Firdaus, penganjur KL Street Fest, dan juga Syazrina Sharif, pemilik Love Tulip Collections, dan juga Amir Arif, Concerto Store yang dah buka kedai sekarang ni. Okey, jadi kalau anda ingin informasi lebih lanjut boleh pergi ke Facebook ataupun Instagram KL Street Fest ataupun Damansara Street Fest, dan anda boleh kunjungi mereka seperti yang maklumat yang telah diberikan oleh Firdaus tadi, dan kita telah membincangkan mengenai bagaimana orang-orang muda sekarang ini boleh menjana lebih pendapatan untuk menyara kos hidup yang semakin tinggi. Dan saya adalah Izzah Izlan. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Agenda Awani. Teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Selamat.